Okay, hi guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kembali di channel Oh Itik Crew. Bagi yang baru sampai kat channel aku ni, jangan lupa tekan butang subscribe support sikit channel aku ni, dan jangan lupa tekan butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan video-video terbaru daripada aku. Okay, hari ni topik pada hari ini aku ingin menjawab pertanyaan kawan-kawan aku di Facebook, yang mana dia kata, kenapa kau tak nak itik ni? Okay, seperti yang korang tahu, aku dah menternak itik ni pada tahun 2014, 2015 sampai 2016. Okey, yang mana pada itu aku menternak itik daging dan itik penelur jenis kaki cembel. Okey, di masa itu aku menghadapi beberapa masalah antaranya ialah aku tidak dapat potensi jualan, iaitu daging, dan itik penelur pula mengalami ancaman, iaitu ancaman monyet. Monyet curi telur dulu daripada aku ambil. Jadi kat situ kita akan runsing lah. Okay. Jadi kat situ aku belajar macam mana nak create semula perniagaan ni di satu masa yang sesuai. Okay. Dan kemudian aku mengambil jalan mudah, iaitu aku menukar bidang, yang mana aku membuka food court seperti yang korang tahu, dan restoran. Okay. Dan kini tiba masanya, pada tahun 2020 aku menggunakan semula apa ilmu yang telah aku belajar dan apa masalah yang aku hadapi sebelum ni untuk bangkit semula dari segi penternakan. That's why lah banyak page aku gunakan nama Oh Itik Crew, walaupun itik tu dah tak ada lama. Sebab apa? Aku masih menyimpan impian untuk menjadi seorang penternak. Okey, seperti yang korang tahulah. Okey. Jadi kenapa aku membela itik daging dan itik kaki cembel pada ketika itu, dan pada kali ini aku tidak membeli itik, orang kata tak menternak itik daging, aku hanya menternak itik telur. Ianya adalah disebabkan potensi jualan yang aku cakap tadi lah. Itik daging ni kebanyakan orang beli di Tesco yang jenis sejuk beku tu, harga dia lebih kurang 20 lebih saja seekor. Kalau yang fresh dalam 40 ke 45 ringgit. Jadi biasanya itik-itik ni orang akan beli dekat pasar malam lah. Aku tak berniaga dekat pasar malam, jadi ianya agak sukar untuk aku menjual produk tersebut, melainkan kawan-kawan di Facebook saja, ataupun aku iklankan di Facebook. Dan aku mengalami masalah yang mana nak mencari tukang sembelih, tukang cabut bulu, orang nak proses bulu itik tu semua. Kalau hantar kedai, cabut bulu itik saja RM10, bukan macam ayam RM2. Jadi untung tak ke mana, rugi dapat, betul tak? Jadi kalau bagi aku lagi suka menternak itik telur, sebab pada ketika itu itik telur sangat senang dijual lah telur dia. Seperti korang tahu, orang beli telur bukan 5 biji, orang beli 10 biji, 30 biji, dan senang orang kata apa, beli untuk masak lemak, buat telur asin dan sebagainya. Jadi potensi jualan dia agak mudah, yang mana aku hantar dekat orang jual balik, aku hantar kat kedai, orang jual balik. Jadi potensi jualan tu sangatlah, orang kata, tak merunsingkan aku, tak menyusahkan aku. Jadi itulah sebabnya kali ini aku hanya menternak itik telur jenis kaki cembel saja. Okey, untuk mana korang, itik kaki cembel ni adalah itik yang tidak perlukan pejantan. Orang kata itik ni dia akan bertelur sekiranya makan dedak layer dia tu lah. Dedak layer ni macam ibarat macam penggalak telur lah. Okay. So perbezaan dia memang ada kat situ. Kalau itik daging memang kita perlukan dedak yang untuk menggemukkan, yang mana itik telur pula dia hanya dedak layer. Dia tak nak menggemukkan itik tersebut supaya kualiti telur tu dapat dijaga. Okey. So itik kaki cembel ni ialah itik yang kacukan, iaitu daripada Indian Runner dengan satu jenis itik tu. Dan kaki cembel ni, cembel tu adalah nama owner yang buat itik ni. Maknanya dia yang kacukkan itik ni, dua jenis itik ni. Pada sekitar tahun 1940 kalau tak silap aku tak nak cerita pasal sejarah tu, korang boleh google sendiri. Okey. So itulah kisah dia kenapa aku menternak itik telur pada tahun 2020. Okey, berbalik kepada permasalahan itik telur ni pula, ialah kita kena elak daripada ancaman musuh seperti musang, biawak, ular,
dan monyet. Monyet paling bahaya lah. Kalau macam tempat aku ni, pada tahun 2014-2015 aku dah hadapi masalah monyet ni, yang mana kita tak dapat kutip telur lebih awal daripada dia. Biasanya dia lebih cepat ambil telur tu daripada kita. Jadi pada tahun 2020 ni aku membina sangkar yang korang nampak kat belakang tu. Dia full cover yang mana semua daripada depan, belakang, kiri, kanan, atas memang kita cover dia. So monyet pun tak lepas. Seperti korang nampak kat Facebook aku baru ni, aku berjaya tangkap seekor monyet, anak monyet, yang mana bila siang hari aku biasa akan buka pintu ni. Jadi siang hari dia masuk, aku tutup, dia tak lepas lah. So dengan kajian tu aku dapat tengok memang itik tak lepas masuk, tak lepas keluar. Jadi ni antara ilmu yang aku dapat sebelum ni lah, pengalaman, based on pengalaman. Okay. Itik kaki cembel ni yang mana korang nak tahu, dia mula bertelur pada usia 4 bulan hingga 6 bulan. Maksudnya 4 bulan tu biasanya dah ada, tapi bukan semua. Dan maksimumnya orang kata pada umur 6 bulan tu biasanya kebanyakannya akan bertelur lah. Dan dia akan bertelur selama tempoh 2 hingga 3 tahun. Dan pada ketika itu kita boleh tengoklah production telur dia macam mana. Kalau dah menurun sangat, biasanya kita akan sembelih saja, jual itik pencen lah. So itik pencen pun sekarang boleh tahan juga. Biasa orang jual dalam RM35, RM30 siap masak lah tu biasanya. Ada juga yang gila-gila, orang kata nak clearance pun ada yang RM10 pun ada. Jadi macam aku nanti, aku akan kaji lah. Pada masa tu aku pun tak tahu berapa bilangan itik telur yang aku ada. Setakat ini aku telah ada lebih kurang 200 ekor itik telur. Dan dijangka lebih kurang 2 bulan lagi akan menghasilkan telur. Ada juga yang tanya pada aku, berapakah kos makanan untuk itik ni? Seperti yang aku telah kaji dan aku telah rekod melalui rekod simpanan pembelian aku, lebih kurang RM500 untuk 200 ekor. Cuma pada permulaan usia lebih kurang bawah sebulan tu memang dia agak tinggi sikit lah. Sebabnya dia makan dedak yang untuk membesar tu. So dedak tu lebih kurang RM54 untuk 25 kilo. Jadi dedak tu memang agak mahal. Kemudian apabila dia dah cecah lebih kurang 2 bulan, so makanan dia menyusut lah. Orang kata korang boleh campurkan dedak mahal tadi dengan jagung. Jagung dia ialah jagung grade B, yang mana direbus dan akan menjadi double. Bermakna jagung pun murah. Jagung B lebih kurang 50 kilo, lebih kurang RM54. So double harga dedak tadi Orang kata kuantiti dia lebih banyak pada harga yang sama. So korang masak lebih kurang ikut berapa ekor yang korang perlukan lah. So macam aku masak lebih kurang untuk 2 hari lah. Jadi 50 kilo tu boleh tahan dalam hampir seminggu. Jadi dicampurkan dengan dedak jadi kita akan dapat penyematan kat situ. Dan untuk 200 ekor makanan dia lebih kurang RM500 sahaja. Dan apabila usia itik mencecah 4 bulan, kos tu akan bertukar sedikit, ada peningkatan sedikit sebab itik kena bagi dedak penelur tadi. Dedak penelur pun harga boleh tahan lebih kurang 50 kilo RM108. Lebih kurang double berat, double harga dedak mahal tadi. Jadi tapi pada ketika itu memang orang kata apa korang dah dapat hasil lah. Jadi tak perlu risau lah dengan berapa kos tu. Sebab aku dah kira-kira memang menguntungkan. Dan aku belajar daripada sifu-sifu, memang tak ada masalah lah. Melainkan korang ada masalah dengan macam mana nak menjual. Itu saja. So far pada aku untuk menjual ni tak ada masalah. Aku dah create beberapa tempat untuk aku pasarkan. Dan aku dah ada platform aku sendiri untuk dipasarkan. Jadi aku tak risau. Cuma tengah menunggu hasil saja. Harap-harap produk ni pun aku nak bagi kepada orang-orang supaya dapat menjual dan sama-sama mendapat orang kata apa gaji lah. Orang kata
dapat sale, dapat duit, dapat komisen. Gitulah. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Apa-apa korang boleh tanya kat bawah. Nanti insya-Allah aku akan videokan persoalan korang itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Bye bye.